إخوتي وأخواتي في الله، هذا هو اللقاء الخامس في رحلتنا مع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، رحلة مع السيرة النبوية، ندرس من خلالها الحياة النبوية الشريفة، ليس مجرد سرد الأحداث ولا تتبع الوقائع التي التي حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نريد أن تكون الدراسة أعمق من ذلك. نريد أن تكون الدراسة نابعة عن إيماننا بأهمية دراسة السيرة النبوية، وعلمنا ويقيننا بأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لنا المسلمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perjumpaan kita yang kelima dalam Kembara Jiwa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam majlis ini kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kita mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja kita mempelajari tentang rentetan sejarah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mahu agar kajian kita, pembelajaran kita lebih dalam dari itu. Kita mahu menjadikan sirah Nabi SAW sebagai asas dalam kehidupan kita, membina keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mahu agar sirah Nabi SAW, kehidupan Rasulullah SAW menjadi uswah, menjadi teladan bagi kita semua. ونرحب بضيفنا الفاضل الشيخ منتصر عبد الباسط. كيف حالك يا أستاذنا؟ يا مرحبا، الحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم أخي الكريم. Kita ucapkan selamat datang kepada Syekh Muntasir dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam majlis ilmu kita di petang hari ini. Seperti biasa dalam majlis ilmu ini terbuka kepada apa-apa soalan. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa kemusykilan, tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis soalan di dalam chatroom yang ada di dalam Zoom meeting ini. Untuk meringkaskan masa, kita akan serahkan majlis kepada Al-Fadil Al-Ustaz. نؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ لطرح الموضوع، وعنوان موضوعنا اليوم هو عن فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Kita akan memberikan masa kepada tetamu kita, kepada penceramah kita Al-Fadil Ustaz Muntasir Abdul Basit, dan tajuk kita di dalam majlis ilmu kita di petang hari ini adalah seni kepemimpinan dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tentunya adalah pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita amanah, dan kita wajib menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Kepemimpinan bukan saja kekuasaan yang ada pada diri kita, kepemimpinan adalah tanggung jawab dan ia akan disoal. Kerana kepemimpinan adalah tanggung jawab yang akan disoal, maka kita memerlukan seseorang yang menjadi contoh bagi kita untuk boleh memimpin dengan baik, untuk boleh memimpin dengan adil, untuk boleh memimpin dengan tegas pada masa yang kita perlu tegas, memimpin dengan penuh kelembutan pada masa yang kita perlu kelembutan. Unwanu darsina fi hadzal liqa huwa fannul qiyadah fi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. ندرس من خلال هذه المحاضرة أهمية القيادة، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. الله سبحانه وتعالى اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيادة الأمة، اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيادة المسلمين، لقيادة أصحابه. فنريد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في القيادة. فنؤتي الفرصة كاملة لفضيلة الشيخ لإلقاء المحاضرة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أرحب بالإخوة والأخوات أهل العلم
الذين جلسوا هذا المجلس حول مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزدادوا حبا لدينهم وحبا لنبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك هذا المجلس وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأن نتذاكره ونحن في الجنة وأن يكون مصدر مغفرة من الله سبحانه وتعالى لنا. Pertama, Fadilatul Syekh mengucapkan selamat datang kepada semua hadirin, para pencinta ilmu, para penuntut ilmu, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkatan kepada majlis ini dan agar ia menjadi satu majlis yang menjadi satu kenangan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk masuk ke dalam surganya, di mana kita berharap ia menjadi satu amal kebaikan yang menjadi jalan untuk kita masuk ke dalam surga. حديثنا اليوم في جانب مهم جدا من جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جانب القيادة، فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نتحدث عن هذا الجانب يا أيها الإخوة؟ لأن كل إنسان منا هو قائد في حياته. الحديث الذي ذكرنا به الشيخ ابن عبد البر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها وولده راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، حتى ذكر الخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته، ثم أعادها مرة أخرى فقال: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Apa yang kita akan kupas adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan saja sebagai seorang Rasul, tapi sebagai seorang pemimpin. Kenapa kita perlu mempelajari tentang bahagian ini dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya berasaskan kepada hadis di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap kamu akan disoal, diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti akan atas apa yang dipimpinnya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sampai kepada istri adalah seorang pemimpin di rumah suaminya, pada harta suaminya, dan akan disoal di akhirat nanti pada apa yang dipimpin. Sehingga sampai pada sebagian riwayat Nabi SAW menyebutkan pembantu pun adalah seorang pemimpin pada apa yang diamanahkan oleh tuannya dan akan disoal ke atas apa yang dipimpinnya. والحياة عموما تحتاج إلى مسألة القيادة حتى يجتمع الناس. اجتماعات الناس وتجمعهم حول أي عمل من الأعمال يحتاج إلى رأس، يحتاج إلى قيادة. والشاعر العربي يقول: لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فلابد أي مجتمع يجتمع مع بعضه لابد له من قيادة تقوده إلى الخير، وحتى ينجح هذا المجتمع لابد أن يكون له رأس ولابد أن يكون له قائد. Kehidupan kita tentunya memerlukan kepemimpinan, perhimpunan, perkumpulan manusia, masyarakat tentunya memerlukan seorang pemimpin. Pemimpin yang membawa mereka kepada kebaikan, pemimpin yang membawa mereka kepada kesejahteraan. Bahkan ada seorang penyair Arab yang mengatakan, yang bermaksud, tidak betul kehidupan yang tiada kepemimpinan padanya, dan akan rusak satu kepemimpinan jika diserahkan kepada orang yang jahil. Maka kehidupan kita adalah satu perkara yang menuntut kita untuk menjadi seorang pemimpin, menuntut kita untuk memiliki kepemimpinan yang baik. والإسلام يجعل المسلمين قادة للناس، والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة الإسلامية قائدها هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قائدة للعالم، لكنها ليست قيادة بالادعاء أو بالشعارات، وإنما قيادة بالعمل، وقيادة تعرف فن القيادة وأسباب القيادة الصحيحة التي تقود الناس
إلى الخير. Dan Islam telah melantik, telah menjadikan orang-orang Islam sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman yang bermaksud, demikianlah kami telah menjadikan engkau sebagai umat yang pertengahan atau umat yang mulia, dan kami jadikan kamu semua sebagai saksi-saksi ke atas umat manusia, yang tentunya kepemimpinan umat Islam pada umat manusia bukan kepemimpinan yang diasaskan hanya pada kekuatan, tapi kepemimpinan yang mengajarkan pada kebaikan, kepemimpinan yang membawa umat manusia kepada penghambaan diri yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kepada agama. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل مسلم أن يكون قائدا يتبعه الناس في الخير. قد قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. سن في الإسلام يعني كان قائدا مبدعا، صنع شيئا جيدا تبعه الناس فيه، فله أجره وأجر من عمل به. هذا دعوة إلى القيادة. Dan Nabi SAW menyeru kita semua, Rasulullah SAW menyeru setiap orang Islam untuk menjadi pemimpin, di mana orang-orang mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang tadi disebutkan oleh Fadilatul Syekh, Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mencontohkan di dalam Islam satu sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari sunnah tersebut dan akan mendapatkan pahala dari kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Maka dari hadis itu kita memahami bahwa kita sebagai orang Islam, kita patut memimpin kepada kebaikan, menjadi contoh bagi orang lain untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sehingga apabila kita melakukan satu kebaikan, dilihat oleh orang lain, diikuti oleh orang lain, dicontoh oleh orang lain, kita tentu mendapatkan kebaikan. Selain dari kebaikan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mencontohi dan mengikuti kita. نحن يا أيها الأحبة نحتاج إلى معرفة فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل واحد منا ينبغي أن يكون قائدا في حياته، قائدا يقود نفسه أولا إلى الخير ويعرف كيف يتعامل مع نفسه ويقودها إلى الحق، قائدا مع زوجته وأسرته في أهله، قائدا في بنايته التي يسكن فيها ووسط جيرانه وأصدقائه، قائدا وسط عائلته وأحبابه، قائدا في مجتمعه وفي وطنه وفي دولته وفي أمته. نحتاج إلى هؤلاء القادة الذين يأخذون بأيدي الضعفاء ويأخذون بأيدي الناس إلى الخير، وكما ورد كونوا شامة بين الناس. الشامة يعني الحسنة التي تكون ظاهرة في الوجه، أو نسميه عندنا الخال، ولا أدري يا ابن عبد البر يعني أنت تترجمه كما تحب. هذه الشامة التي تكون ظاهرة في الوجه، هكذا ينبغي أن يكون المسلم، شيء ظاهر، شيء له أثر. وكن رجلا إذا جاء من بعده يقولون مرة وهذا الأثر. Saya berkata, kita memerlukan seni dan ilmu kepemimpinan dari kehidupan Nabi SAW yang dimulakan dari seorang Muslim boleh memimpin dirinya sendiri. Seorang Muslim boleh memimpin dirinya sendiri untuk melakukan kebaikan. Kemudian mula memimpin ahli keluarganya, istrinya, anak-anaknya pada kebaikan. Dan boleh memimpin masyarakatnya, jirannya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Boleh memimpin negaranya untuk melakukan kebaikan. Boleh memimpin umatnya untuk melakukan kerja-kerja kebaikan. Bahkan kita diminta untuk seorang Muslim dituntut untuk menjadi sesuatu yang zahir dengan kebaikan. Maknanya, ketika kita hidup, orang kenal kita sebagai orang yang suka melakukan kebaikan. Jika kita telah tiada pun, orang akan mengenang kita sebagai orang yang sentiasa suruh untuk melakukan kebaikan,
contohkan untuk melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan di dalam masyarakat. وفي القرآن الكريم دعوة إلى هذه القيادة تجدها كثيرا في الآيات. سيدنا إبراهيم الذي هو يعني إماما للأمة وللمسلمين عموما، وهو أبو المسلمين وأبو الأنبياء، كان يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق يعني يقتدي الناس به ويذكرون مواقفه ويقتدون بها. وكذلك الدعاء في القرآن الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه أيضا دعوة في القرآن الكريم إلى أن يكون المسلم قائدا يصنع الخير ويترك الخير لمن بعده. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menyeru kita untuk menjadi contoh pada kebaikan, untuk memimpin orang lain melakukan kebaikan. Di antara yang disebutkan dalam Al-Quran adalah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, ayah kepada para nabi. Nabi Ibrahim, ayah kepada orang-orang yang beriman, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, berikanlah bagiku kebijaksanaan dan himpunkanlah aku bersama dengan orang-orang yang baik, dan kekalkanlah namaku dengan baik pada generasi selepasku. Artinya jadikanlah aku sebagai orang yang dikenal, mencontohkan, memimpin pada perkara-perkara yang baik. Terbanyak dalam Al-Quran doa-doa yang lain yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita imam, menjadikan kita pemimpin, menjadikan kita orang yang mencontohkan kebaikan kepada orang-orang yang bertakwa. لكن هذه القيادة يا أيها الأحبة ليست شيئا سهلا، ليست شيئا بسيطا، ولذلك ونحن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم نريد في هذا اليوم أن نتعرف على كيفية هذه القيادة الصحيحة، ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني مثل 100 جمل يندر أن تجد في وسط هذه 100 جمل راحلة واحدة، يعني جمل قوي يتحمل السير والأعباء ويقود الجمال كلها. فأمر القيادة أمر شديد، ولذلك سنتكلم عن كيفية هذه القيادة في حياة أسوتنا وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم. Okay. Tentu kepemimpinan bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu yang mudah. Maka kita perlu mempelajari tentang ilmu kepemimpinan yang betul. Bahkan Rasulullah SAW pernah membuat gambaran dalam satu hadis. Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia bagaikan 100 ekor unta, di mana dari 100 ekor unta tersebut engkau hanya akan jumpai 1 ekor unta yang boleh digunakan untuk perjalanan bermusafir. Artinya unta yang digunakan oleh orang-orang Arab dahulu untuk bermusafir bukan sembarang unta, unta yang pilihan, unta yang kuat melakukan perjalanan jauh, unta yang kuat mengangkat barang yang berat dalam tempoh perjalanan yang jauh. Demikian juga manusia, kita jumpai ramai orang, kita jumpai banyak orang. Dari banyaknya orang, hanya satu kita jumpai orang yang memiliki sifat yang kuat untuk memimpin, memiliki tanggung jawab yang baik untuk memimpin. Demikianlah kita perlu mengambil contoh seni kepemimpinan yang betul dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والآن يا أيها الأحبة، ما هي ملامح وأسس فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول ملمح أو أول يعني ركن من أركان القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمنا إياها المصطفى صلى الله عليه وسلم الشورى. Apakah
titik-titik utama dan topik-topik utama dalam seni kepemimpinan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah rukun dari kepemimpinan dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita akan jumpai bahwa perkara pertama dalam kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syura, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil keputusan seorang diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbincang dengan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan syura bersama dengan para sahabat. عندنا في القرآن الكريم سورة كاملة اسمها سورة الشورى وفيها حديث عن هذا المعنى. الشورى يا أيها الإخوة أثرها في القيادة أن القرار ليس قرارا انفراديا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه ويجمع حوله كبار الصحابة العقلاء والقادة في فنون الحياة، القائد العسكري كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعمر بن الخطاب، والقائد السياسي كأبي بكر رضي الله عنه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حوله مجموعة من قيادات الصحابة ومن عقلاء الصحابة وكبرائهم كان يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخذ القرار وحده. Di dalam Al-Quran tentu kita tahu ada surah Asy-Syura, surah yang mengajarkan kepada kita tentang bermusyawarat untuk mengambil keputusan, dan banyak hadis Nabi SAW tentang perkara ini, sehingga keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW, keputusan yang diambil oleh Rasulullah SAW bukan keputusan individu, tapi Rasulullah SAW akan melihat kepada pandangan para sahabatnya berkaitan dengan isu-isu yang tengah dihadapi. Dan di antara para sahabat Nabi SAW, ada sahabat-sahabat yang memiliki kepakaran dalam perkara-perkara tertentu. Ada sahabat-sahabat yang memiliki kepakaran dalam peperangan yang Nabi SAW akan meminta pandangan mereka tentang perkara itu. Di antara sahabat Nabi SAW ada Amr bin al-As, ada Khalid bin Al-Walid, ada Umar bin Khattab, tokoh-tokoh yang memiliki kepakaran dalam seni peperangan. Di antara sahabat Nabi SAW ada orang yang memiliki kepakaran dalam bermasyarakat, maka Rasulullah SAW pun memerlukan pandangannya untuk membuat keputusan berkaitan dengan masyarakat, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu misalnya. لو كانت القيادة تقوم على شخص واحد منفرد بالقرار فماذا يفعل الناس بعد موته؟ يتشتتون حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن يدعو إلى هذا فيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالقرار لو كان فرديا تنتهي الجماعة وينتهي المجتمع بموت القائد، لكن لو كان القرار جماعيا والقائد هو يصدر باسمه القرار لكنه يتخذ عبر مؤسسة، فإذا مات الشخص أو انتهى يأتي شخص آخر، المؤسسة تنجب شخص آخر قائد يقود الناس، لأنه القرار يتخذ عبر المؤسسة وعبر القيادة وعبر الشورى. Seandainya kepemimpinan Rasulullah SAW adalah kepemimpinan pribadi, di mana Rasulullah SAW tidak meminta pandangan kepada sesiapapun dalam urusan pentadbiran, maka sudah tentu Islam akan rusak, Islam akan binasa selepas kematian Rasulullah SAW. Maka Al-Quran menegaskan kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW tidak lain, dia adalah seorang rasul. Adakah apabila Muhammad telah mati atau dia terbunuh dalam peperangan, kamu akan berpaling dari agama? Artinya, keputusan-keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW adalah keputusan-keputusan yang telah dimusyawaratkan, yang telah dibincangkan kepada para sahabat, sehingga ia menjadi keputusan bersama, yang keputusan tersebut akan mengajarkan kepada kita, apabila seorang pemimpin telah tiada, maka ia boleh dengan mudah digantikan dengan pemimpin yang lain
kerana ia dibina bukan di atas satu individu, tapi dibina di atas satu sistem yang menghormati pandangan, yang menghormati syura, yang menghormati apa yang disampaikan dan dipandang oleh orang lain. الشورى مهمة جدا للقيادة. الشورى تقول لنا كن قائدا وعلم ابنك من بعدك أن يكون قائدا، وعلم من معك وأتباعك أن يكونوا قادة لكي تستمر المسيرة من بعدك. والقيادة بهذه الشورى تجعل القرار يكون أنضج ويكون بمشاركة مجموعة كبيرة من العقول فيخرج القرار على أحسن صورة. Dengan bermusyawarat dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka kita akan mendidik anak-anak kita untuk membuat keputusan dengan berbincang. Kita akan mendidik orang lain untuk membuat keputusan dengan berbincang kepada orang lain. Kepemimpinan dengan sistem seperti ini, di mana keputusan diambil selepas berbincang dengan orang lain, selepas melakukan syura dengan orang lain, keputusan yang diambil, kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang lebih kuat, kebijakan yang lebih mantap, kebijakan yang lebih kokoh. Dengan demikian, maka kita mengetahui tentang seni yang pertama di dalam kehidupan Nabi SAW, seni kepemimpinan, yaitu dengan syura. قد تسألني ما هي فائدة القيادة ما دام القرار جماعيا؟ ما دام هناك شورى ما هي فائدة القائد؟ أقول لك لا، فائدته كبيرة جدا، لأنه هو الذي يحسم الاختلاف. إذا حصل الاختلاف بين أهل الشورى القائد هو الذي يتخذ القرار ويحسمه، والباقي عندئذ المخالف والموافق يمشي وراء القائد. ولذلك حصل هذا في غزوة أحد. الصحابة اختلفوا هل نخرج نقاتل المشركين خارج المدينة أم نبقى داخل المدينة ونقاتلهم فيها. بعضهم قال نخرج وبعضهم قال نبقى، وفي النهاية اتخذ القرار أن نخرج خارج المدينة لنقاتل المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الدرع وتجهز للحرب، ثم حدث بعد ذلك اختلاف. Mungkin ada soalan, apa kegunaan pemimpin jika keputusan adalah keputusan bersama? Apa gunanya seorang pemimpin jika keputusan diambil melalui syura? Tentu jawabannya adalah ia adalah sesuatu yang penting dalam syura. Artinya tugas pemimpin adalah untuk mengatur perjalanan perbincangan tersebut. Tugas pemimpin adalah untuk menentukan kebijakan yang tepat berkaitan dengan apa yang dibincangkan dalam kehidupan Nabi SAW, dalam peperangan misalnya yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, dalam perang Uhud misalnya. Pada permulaan sebelum terjadi peperangan, telah terjadi perbezaan pandangan di antara para sahabat berkaitan dengan peperangan tersebut. Ada sebagian sahabat yang berpandangan bahwa kita mesti berperang di dalam Madinah. Apa maksud berperang di dalam Madinah? Berperang di dalam bandar Madinah, sebab mereka yang berpandangan seperti ini menganggap bahwa ini adalah kampung kita lebih tahu tentang keadaan di kampung ini. Sebagian dari sahabat yang lain berpandangan bahwa kita perlu berperang di luar Madinah untuk menjaga keselamatan Madinah. Perbincangan tersebut terjadi bersama dengan Rasulullah SAW, dipimpin oleh Rasulullah SAW, sehinggalah terhasil satu kesimpulan bersama bahwa mereka perlu berperang di luar Madinah. Dan Rasulullah SAW kemudian memakai pakaian perangnya dan memimpin para sahabat untuk keluar dari Madinah, untuk melakukan peperangan di luar Madinah, tepatnya di Uhud. Dan dalam perjalanan mereka di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, sehinggalah akhirnya sebahagian dari mereka berpecah. ما هو هذا الاختلاف؟ الصحابة الذين كانوا هم الأكثرية كان قرارهم الخروج خارج المدينة، والنبي كان يميل إلى البقاء في المدينة، لكنه اتخذ القرار مع الأكثرية والخروج خارج المدينة.
فالصحابة الذين يعني كان رأيهم الخروج كأنهم يعني ندموا على أنهم يعني خالفوا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أو اتخذوا رأيا آخر مخالف، فقالوا نبقى في المدينة ونرجع في كلامنا. وقالوا يا رسول الله يعني لعلنا أكرهناك على الخروج في المدينة وأنت تكره الخروج خارج المدينة لملاقاة العدو وأنت تكره ذلك. وهنا كان القائد، النبي يعلمنا فن القيادة هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني بعدما اتخذ القرار لا مجال للتردد، ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته، اللأمة يعني عدة الحرب، أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. هنا كان الحسم، وبعد اتخاذ القرار لا تردد، وهذه هي فائدة القيادة. لو حصل تردد يتشتت الأمر وترددنا مرة أخرى، وكلما نتخذ قرار نتراجع فيه، لكن فائدة القيادة هي حسم القرارات. Okay. Yang terjadi di sini adalah tadi sudah kita sebutkan bahwa terjadi perbezaan pandangan di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum peperangan Uhud terjadi, di mana sebahagian dari mereka berpandangan untuk berperang di luar Madinah. Sebahagian dari mereka termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada permulaannya memilih untuk melakukan peperangan di dekat Madinah, di dalam kota Madinah. Tetapi karena kebanyakan dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk berperang di luar Madinah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin bersetuju dengan perkara itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai peralatan perangnya, baju perangnya, dan memimpin para sahabat keluar dari Madinah. Dalam perjalanan, sebahagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka merasa berat sebab mereka merasa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut kepada pandangan mereka. Pandangan asal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi mahu berperang di dalam Madinah, tapi majoriti memilih untuk berperang di luar. Sehingga sebagian dari sahabat merasa bahwa tak sedap hati kita telah seakan-akan memaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang keluar dari Madinah, sedangkan dia lebih memilih untuk berperang di dalam Madinah. Maka disinilah akan nampak, akan zahir kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki jiwa seorang pemimpin, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki ketegasan, sudah tentu dalam keadaan seperti ini, ketika pilihan asal dia yang diikuti, yang ditolak, kemudian ada orang yang mula mahu ikut kepada pemimpin tersebut, maka boleh jadi Nabi akan bertukar pandangan dan membawa kembali para sahabat balik ke dalam Madinah. Tapi Nabi SAW menunjukkan ketegasannya bahwa perkara yang telah disepakati, perkara yang telah mereka muafakat padanya, perkara yang mereka telah bersetuju untuk keluar Madinah, Nabi SAW sampai dengan tegas mengatakan tidak patut bagi seorang Nabi yang telah memakai pakaian perang untuk membukanya kembali, untuk kembali balik ke belakang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan apa yang menjadi keputusannya, apa yang menjadi urusannya. وماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ نتيجة غزوة أحد التي تعرفونها، المسلمين هزموا هزيمة عسكرية، لكنها كانت هزيمة في ميدان القتال وليست هزيمة في ميدان المبادئ. القرآن الكريم نزل بعد غزوة أحد يؤكد على معنى الشورى. الشورى ليست سبب الهزيمة، سبب الهزيمة هو مخالفة الجنود لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة الرماة ونزولهم من على جبل الرماة كما تعرفون القصة في غزوة أحد. القرآن نزل بعد غزوة أحد يؤكد على أهمية الشورى وأنها ليست سبب الهزيمة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني استمر في معنى الشورى لأنه أساس القيادة، ولا يأتي الشورى لتأتي بهزيمة أبدا. Okay. Dan apa yang terjadi dalam perang Uhud kita semua tentu tahu. Umat Islam mengalami kekalahan. Tapi apa yang perlu kita fahami adalah kekalahan tersebut adalah kekalahan dalam perang,
sesuatu perkara yang biasa. Menang dan kalah dalam perang adalah satu perkara yang biasa. Tapi mereka telah berjaya untuk berpegang kepada prinsip mereka. Kekalahan mereka bukan karena syura. Kekalahan mereka bukan karena Rasulullah SAW turut pandangan kebanyakan para sahabat untuk berperang di luar Madinah. Tapi kekalahan tersebut terjadi karena kesilapan beberapa orang yang telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran menegaskan tentang perkara ini, menegaskan tentang kepentingan untuk Rasulullah SAW sentiasa berbincang kepada mereka. Kita tahu surah Ali Imran sebahagian ayatnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, di antara bahagian yang berkaitan dengan isu ini adalah wasyawirhum fil amr, dan hendaklah engkau sentiasa mengambil syura, bermusyawarat, berbincang dengan mereka dalam urusan ini. لو كان هناك أحد لا يحتاج إلى الشورى في حياته فهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يوحى إليه من عند الله عز وجل، ومع ذلك كان من أكثر الناس شورى. تجد ذلك في مواقف سريعة يعني أقصها عليكم. في غزوة بدر سيدنا الحباب بن المنذر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم برأي عسكري، النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الرأي وعمل به وأقره. في غزوة الخندق سيدنا سلمان الفارسي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم مشى وراء هذه الشورى ونفذ هذا الكلام وعمل بشورة سيدنا سلمان الفارسي في غزوة الخندق. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه لأبي بكر وعمر أو لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدي الأنصار، يقول لهما لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. يعني إذا اجتمع رأي أبو بكر السياسي الحكيم ورأي عمر القوي الشجاع، النبي يقول لا أخالفكما، لأنه اجتماع الفريقين أو الضدين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada manusia yang tidak memerlukan syura, sudah tentu Rasulullah SAW. Seandainya ada manusia yang tidak perlu berbincang kepada orang lain untuk membuat keputusan, sudah tentu dia adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang mendapatkan wahyu. Tapi tidak, Nabi SAW tetap berbincang. Nabi SAW tetap mengambil keputusan selepas berbincang dengan para sahabat. Di antara beberapa contoh yang boleh kita jumpai di dalam kehidupan Nabi SAW adalah yang pertama berkaitan dengan perang Badar, di mana sahabat Nabi SAW Hubab bin Munzir telah memberikan cadangan kepada Rasulullah SAW tentang tempat di mana mereka mesti berhimpun di dalam perang Badar. Artinya Rasulullah SAW semula mencadangkan untuk berada di satu kawasan. Kemudian sahabat ini berbincang dengan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa tempat tersebut adalah tempat yang tidak tepat. Rasulullah SAW menerima pandangan dari sahabat tersebut. Contoh yang kedua adalah dalam perang Khandaq, di mana Rasulullah SAW menerima cadangan dari sahabatnya Salman Al-Farisi untuk menggali parit untuk melindungi kota Madinah. Rasulullah SAW berbincang dengan para sahabat tentang perkara itu dan disepakati. Maka Rasulullah dan para sahabat bekerja sama untuk membuat parit melindungi Madinah. Dan Rasulullah SAW sentiasa berkata kepada para sahabatnya, misalnya kepada Abu Bakar dan Umar, jika kamu berdua bersetuju dengan perkara ini, maka itu yang akan kita laksanakan. Kepada para pemimpin Ansar, jika kamu bersetuju dengan perkara ini, maka ini yang kita akan lakukan, ini yang kita akan buat. الجانب الثاني من جوانب ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو القيادة بالقدوة، أن يكون القائد قدوة للناس، يعمل هو بما يقوله ويقودهم ويكون أمامهم.
وكما قيل واحفظوا هذه جيدا: لن تكون إمامي حتى تكون أمامي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua, tadi perkara yang pertama dalam titik-titik utama topik seni kepemimpinan Nabi SAW adalah syura, adalah berbincang. Kemudian yang kedua adalah dalam seni kepemimpinan Rasulullah SAW, pemimpin perlu menjadi teladan, pemimpin perlu menjadi contoh, melakukan apa yang dia katakan, tidak setakat mengucapkan sesuatu yang dia tidak lakukan. Seperti itulah yang dia bincangkan, seperti itulah yang dia buat, seperti itulah yang dia suruh, kebaikan seperti itulah yang telah dia lakukan. Sehingga orang-orang Arab bahkan sampai mengatakan, engkau tidak akan menjadi imamku sehingga engkau berada di hadapanku. Yang bermaksud, engkau tidak patut menjadi seorang pemimpin sehinggalah engkau lebih dahulu melakukan kebaikan tersebut. Artinya orang tidak akan menjadi imam, melainkan ia ada di hadapan kita. Orang tidak akan menjadi imam dalam sholat misalnya, kecuali ketika dia berada di hadapan kita dan melakukan perbuatan itu lebih dahulu dibandingkan dengan kita. Itulah kepemimpinan, seni kepemimpinan yang kedua dalam kehidupan Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW adalah memimpin dengan teladan. القيادة بالقدوة كانت واضحة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا في حفر الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفر ويحمل الأحجار والتراب مع الصحابة في الخندق، حتى أنهم كانوا عندما تقابلهم صخرة شديدة لا يستطيعون تكسيرها أثناء الحفر يستدعون النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يكسرها بقوته ولأنه معهم يحفر في الخندق. عندما كانوا يشتكون الجوع في هذه الغزوة وأظهر أحدهم بطنه للنبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيها أنه ربط حجرا على بطنه من شدة الجوع، كشف النبي عن بطنه فإذا هو قد ربط حجرين على بطنه من شدة الجوع، لأنه الحجر يضغط على المعدة فيشعر الإنسان ببعض الشبع. فكان النبي أمامهم، كان قدوة لهم، فكيف لا يقتدون به ولا يكون قائدهم وهو الذي معهم في الميدان وليس في باب التنظير فقط. Memimpin dengan teladan, memimpin dengan memberikan contoh, tentu ialah kepemimpinan Rasulullah SAW. Selalu kita jumpai di dalam kehidupan Nabi SAW dalam kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai contohnya adalah dalam peristiwa Perang Khandaq, ketika para sahabat, ketika umat Islam bekerja sama untuk menggali parit, untuk melindungi Madinah, Rasulullah SAW turut serta bersama dengan mereka melakukan perkara yang sama. Rasulullah SAW mengangkat batu. Rasulullah SAW tubuhnya penuh dengan debu, dengan tanah. Rasulullah SAW bahkan dipanggil oleh para sahabat ketika para sahabat menjumpai batu yang mereka tidak kuat untuk pecahkan. Rasulullah SAW akan melakukannya bersama dengan para sahabat. Rasulullah SAW misalnya ketika ada seorang sahabat Nabi SAW datang kepada Rasulullah SAW mengadu tentang kelaparan, artinya sahabat tadi datang kepada Rasulullah SAW dan memperlihatkan kepada Rasulullah SAW bahwa perutnya telah diganjal batu untuk mengurangkan rasa lapar. Sahabat tadi memperlihatkan batu tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW ternyata melakukan perkara yang sama untuk mengurangkan diri dari rasa lapar. Artinya kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan setakat Rasulullah menyuruh untuk melakukan perbuatan ini, menyuruh untuk melakukan perbuatan itu, tapi Rasulullah SAW telah lebih dahulu mencontohkan kebaikan-kebaikan yang patut para sahabat lakukan. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة في كل شيء، في المعارك وفي القتال. في غزوة حنين عندما حدث كمين للجيش المسلم وفر كثير من المسلمين، النبي ثبت وكان هو الذي أقربهم إلى العدو،
وصار يعني يصرخ بأعلى صوته وأنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، حتى اجتمع الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هو أمامهم وهو قائدهم وهو قدوتهم في القتال وفي المواجهة. Oke. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin sentiasa berada di barisan hadapan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin sentiasa berada di depan para sahabat. Dalam perang Hunain misalnya, ketika para sahabat ketakutan dalam perang tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kepemimpinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di barisan yang paling dekat dengan musuh. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sebahagian dari para sahabat yang lari ketakutan dengan suara yang lantang, dengan suara yang tegas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Anan Nabi, akulah Nabi. Anan Nabi la kadzib. Aku adalah Nabi, bukan seorang pendusta. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah cucu kepada Abdul Muttalib." Mendengar suara tersebut yang lantang diucapkan oleh Rasulullah SAW di barisan hadapan di tempat yang paling dekat dengan musuh, para sahabat yang dengar suara tersebut, mereka tahu suara Rasulullah SAW, mereka segera berhimpun mendekati Rasulullah SAW, berbaris di belakang Rasulullah SAW. حتى أن سيدنا علي بن أبي طالب وهو من أشجع الصحابة وأقواهم ولم يبارز أحدا إلا غلبه، ومع ذلك يقول: كنا إذا اشتد البأس وحمي الوطيس واحمرت الحدق، يعني في وقت شدة المعركة كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقف خلفه فيكون أقربنا إلى العدو. عندما يأتيك هذا الكلام من شجاع علي بن أبي طالب تعرف مقدار شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإقدامه ووجوده في الميدان أمام الناس، أقرب الناس إلى العدو. Bahkan sampai sahabat Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan kita semua tahu, kita semua kenal, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an adalah di antara sahabat Nabi SAW yang paling berani, di antara sahabat Nabi SAW yang paling gagah. Sehingga diriwayatkan tidak ada sesiapapun yang melawan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam peperangan, melainkan mesti akan dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Seorang sahabat yang berani, seorang sahabat yang gagah seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sentiasa menceritakan kepada kita bahwa kami para sahabat, apabila peperangan tengah terjadi sangat kuat, ketika serangan dari musuh sangat kuat, kami akan berlindung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami akan berdiri di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan bukan orang yang bersembunyi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan adalah sebagai seorang pemimpin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memberikan contoh qudwah dalam kepemimpinan. في غزوة أحد قتل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من المشركين بيده بحربته وهو أبي بن خلف. النبي صلى الله عليه وسلم رماه بالحربة ويعني أصابه ثم مات بعد ذلك بسبب هذه الإصابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن يعني في قصر بعيد عن الناس أو مختبئ، وإنما كان في الميدان وقدوة لهم، وكان يقاتل معهم ويقتل بيديه ويقاتل صلى الله عليه وسلم. فهذا باب مهم جدا من أبواب القيادة وملامح فن القيادة بالقدوة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud misalnya, ada orang yang diketahui dengan pasti bahwa dia mati karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam peperangan tersebut, orang yang dengan pasti diketahui dengan pasti mati dengan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ubay bin Khalaf, salah seorang tokoh pemimpin orang-orang musyrik, yang ia menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan bukan orang yang bersembunyi di dalam istana, bukan orang yang bersembunyi di dalam khemah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang memimpin.
Rasulullah SAW adalah orang yang ikut ke dalam medan perang. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kepemimpinan dengan memberikan contoh di dalam kehidupan. ثم نأخذ جانبا ثالثا من جوانب القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والجوانب كثيرة. هذا الجزء الأول من المحاضرة، سيكون هناك جزء ثاني إن شاء الله. الجانب الثالث من جوانب وملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم العلم والمعرفة. اوكي لما اسمع الشيخ نعم. الجانب الثالث من جوانب فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو جانب العلم والمعرفة، والجوانب كثيرة. يعني هذا هو الجزء الأول من المحاضرة، سيكون هناك جزء ثاني إن شاء الله. Dan perkara yang ketiga yang menjadi bahagian dari seni kepemimpinan Rasulullah SAW yang patut menjadi contoh bagi kita, seni yang ketiga dan banyak seni-seni kepemimpinan yang lain dari kehidupan Rasulullah SAW yang insya Allah kita akan kupas dalam pertemuan yang akan datang. Artinya nanti ini kita akan jadikan sebagai perjumpaan kita yang pertama untuk mempelajari tentang seni kepemimpinan Rasulullah SAW. Poin yang ketiga dalam seni kepemimpinan Rasulullah SAW adalah kepemimpinan dengan ilmu dan pengetahuan. Pentingnya memimpin dengan ilmu, pentingnya memimpin dengan pengetahuan. لابد أن يكون القائد على علم، على معرفة، ليس مجرد قوة ولا مجرد جسارة وشجاعة فقط. لا، لابد من المعرفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم ومعرفة بالأحوال وبفنون الحرب وفنون القيادة وفنون السياسة. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم عن طالوت وهو قائد، يقول وزاده بسطة في العلم والجسم. الجسم القوة، والعلم العقل والذكاء والحكمة. Kepemimpinan mesti dilandaskan dengan ilmu dan pengetahuan. Rasulullah SAW memimpin dengan ilmu dan pengetahuan. Rasulullah SAW memiliki ilmu tentang peperangan. Rasulullah SAW memiliki ilmu tentang masyarakat. Rasulullah SAW memiliki pengetahuan tentang kepemimpinan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an tentang seorang raja, seorang pemimpin Bani Israel yang bernama Talut, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada diri raja tersebut sifat yang utama, yaitu wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada Talut kelapangan, keluasan, kekuatan pada ilmu dan tubuh badan. Artinya dia adalah seorang pemimpin yang memiliki ilmu pengetahuan, bukan saja memiliki kekuatan pada tubuh badan. مثلا في مكة عندما اشتد الأمر على الصحابة وكادوا أن يهلكوا في من بسبب قريش وإزائها للمسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علم بملك الحبشة وأنه ملك عادل، فقال هاجروا إلى الحبشة أو اذهبوا إلى الحبشة، فإن الحبشة هي إثيوبيا حاليا، فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فهذا الحل البديع في هذه الأزمة بسبب علم النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال القادة والقائد العادل والقائد الظالم. Sebagai contoh yang menunjukkan kepada kita tentang luasnya ilmu dan pengetahuan Rasulullah SAW dalam kepemimpinan adalah ketika kezaliman, penganiayaan masyarakat Mekah kepada para sahabat Nabi SAW semakin kuat. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, memerintahkan kepada para sahabat untuk mereka berhijrah ke Habasyah, yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memiliki pengetahuan tentang keadaan di Habasyah, tentang seorang raja yang tidak menzalimi sesiapapun, seorang raja yang akan memberikan perlindungan kepada orang yang pergi ke sana. Ia adalah satu solusi yang diberikan oleh Nabi SAW, satu solusi yang cantik dalam keadaan seperti ini, yang menunjukkan
keluasan pengetahuan kepemimpinan Rasulullah SAW ketika keadaan di Mekah tidak dapat lagi ditahan oleh para sahabat Nabi SAW, maka Rasulullah SAW memberikan kepada mereka solusi, dan solusi tersebut ianya berasaskan kepada luasnya pengetahuan Rasulullah SAW. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة منقطعا عن الأخبار، كان له ما يمكن أن نسميه جهاز مخابرات قوي، كان لديه جواسيس وعيون يعرفون له الأخبار، كان يهاجم العدو قبل أن يهاجمه، ويعرف من يهاجمه وهو يفكر في الهجوم قبل أن يحاول الهجوم. كان النبي يبغتهم وينتصر عليهم ويفاجئهم بسبب أن النبي كان على علم، كان لديه جواسيس ولديه عيون ولديه صحابة يبثهم في الأرجاء لكي يعرفوا الأخبار، فكانت قيادة عن علم. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW pun memiliki para sahabat yang sentiasa memberitahu kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang terjadi di luar Madinah. Rasulullah SAW akan mengutus pengintai untuk melihat keadaan musuh-musuhnya, sehingga seringkali Rasulullah SAW boleh menyerang musuh sebelum musuh berkesempatan untuk menyerang Madinah. Rasulullah SAW akan memerintahkan para sahabatnya untuk memperhatikan keadaan di persekitaran dan memberitahu perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Artinya, kepemimpinan Rasulullah SAW bukan saja berasaskan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kepemimpinan Rasulullah SAW juga berasaskan kepada ilmu dan pengetahuan yang didapatkan dari berita-berita yang disampaikan oleh para sahabat dan orang-orang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari berita. Di غزوة الأحزاب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف أخبار معسكر المشركين، فأرسل سيدنا حذيفة ابن اليمان وطلب منه أن يعرف أخبار المشركين ويختبئ وسطهم ولا يحدث شيئا، وكان الجو ظلام ومطر ولا أحد يعرف أحد. فتنبه أبو سفيان قائد المشركين إلى هذا الأمر وقال: يا أيها الناس، إن في معنى كلامه إن الجو مظلم ولا أحد يعرف أحد، وربما يكون محمد قد أرسل أحد الجواسيس بيننا، فكل واحد يسأل من بجواره: من أنت؟ فماذا سيفعل سيدنا حذيفة؟ Di antara contoh keadaannya adalah apa yang terjadi dalam perang Ahzab, yaitu perang Khandaq, perang yang terjadi pada musim sejuk, keadaan yang hujan turun, di mana Rasulullah SAW akan mengutus para sahabat untuk melihat keadaan musuhnya, keadaan kaum musyrikin yang datang untuk menyerang Madinah. Malam itu yang diutus oleh Rasulullah SAW adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Datang diutus oleh Rasulullah SAW dan dia menyelinap masuk ke dalam kumpulan musuh tanpa dikenal oleh mereka. Dia berhasil duduk bersama dengan mereka di tempat mereka, di tempat kaum musyrikin, tanpa dikesan sedikit pun oleh mereka. Sehinggalah pemimpin kepada golongan orang musyrik pada ketika itu, salah seorang pemimpin mereka yaitu Abu Sufyan, dia ada kecurigaan akan perkara itu. Maka segera dia mencadangkan untuk menyebutkan agar setiap orang yang berada di dekatnya menyebutkan namanya dan menyebutkan nama sesiapa orang yang berada di tepinya. Bagaimanakah sahabat Nabi SAW, Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, bersikap tentang perkara ini? عندما قال أبو سفيان كل واحد يسأل من بجواره من أنت حتى نكتشف الجاسوس، ماذا فعل سيدنا حذيفة؟ لقد كان هو أول من سأل، فسأل من بجواره من أنت؟ يقولون إنه كان من بجواره معاوية، ومعاوية كان ذكي جدا لكنه خدعه سيدنا حذيفة. من بجواره؟ قال أنا معاوية. من أنت؟ قال أنا معاوية. ومن على يساره؟ من أنت؟ قال أنا عمرو بن العاص. كانوا في المشركين. خدعهم سيدنا حذيفة ولم يسأله أحد، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار. وهنا يتبين لك لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة لكي يأتي بالأخبار.
لأنه علم من شخصية سيدنا حذيفة طاعته وقدرته على التصرف في المواقف الصعبة. Oke. Kita tengok apa yang dilakukan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an ketika dia berada di dalam kumpulan orang-orang musyrik tersebut, di mana keadaan yang gelap pada ketika itu, tiada sesiapa pun yang boleh tahu siapa yang berada di tepi mereka. Maka ketika pemimpin orang musyrik mencadangkan agar setiap orang di antara mereka bertanya siapa orang yang berada di tepinya, maka segera Hudzaifah bin Al-Yaman terus bertanya, siapa engkau yang berada di tepiku? Dan yang berada di tepi Hudzaifah pada ketika itu adalah Muawiyah, pemimpin mereka. Maka terus Muawiyah menjawab, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, aku adalah Muawiyah. Dan siapa orang yang di sebelah di tepimu? Kemudian disebutkan nama-nama yang lain. Sehingga dengan kecerdikan Hudzaifah bin Al-Yaman, dialah yang memulakan soalan tersebut, sehingga tiada sesiapa pun di antara mereka yang bertanya, siapakah engkau? Ini jika kita tengok, ya di antara kecerdikan Rasulullah SAW memilih seseorang yang tepat untuk melakukan tugas tersebut. Karena Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, dia memiliki ilmu, dia memiliki pengetahuan tentang siapa orang yang tepat untuk ditugaskan, untuk diperintahkan untuk melakukan tugasan seperti itu. Dan Hudzaifah adalah orang yang tepat karena kecerdikannya dalam mengambil keputusan pada keadaan-keadaan yang susah. إذن يا أيها الإخوة والأخوات، هذه ثلاثة ملامح من فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الملمح الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم القيادة على الشورى وعلى أخذ الآراء والاستفادة بالآراء واستطلاع آراء الناس. الملمح الثاني أن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بالقدوة، وكان يعني يقوم أمامهم ويفعل يعني أمامهم ما يريده مثلهم. الجانب الثالث أن قيادة النبي صلى الله عليه وسلم كان عن علم ومعرفة وحكمة ومتابعة للأخبار وكل جديد. هذه ثلاثة ملامح في ملامح فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك ملامح أخرى يعني لعلنا نستقصيها أو نذكر بعضا منها في المحاضرة في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. بارك الله tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 poin-poin utama topik yang kita kupas dalam majlis ilmu kita di petang hari ini berkaitan dengan seni kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun seni kepemimpinan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sebagai seorang pemimpin, di mana poin yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina kepemimpinan di atas syura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melihat, bertanya apa pandangan orang lain tentang isu-isu tertentu sebelum membuat keputusan. Dan yang kedua adalah kepemimpinan dengan memberikan contoh teladan, di mana seorang pemimpin mesti berada di depan melakukan perkara sebagaimana perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang ketiga adalah kepemimpinan yang berasaskan kepada ilmu dan pengetahuan, di mana Rasulullah SAW perlu melihat kepada keadaan-keadaan di persekitaran sebelum Rasulullah SAW membuat keputusan. Dan ini adalah 3 poin utama yang kita pelajari dalam majlis ilmu kita di petang hari ini, dan perkara-perkara yang lain yang menjadi poin-poin utama dalam seni kepemimpinan dari kehidupan Nabi SAW. InsyaAllah kita akan pelajari dalam pertemuan yang akan datang. Dan seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan, ada apa-apa kemusykilan, tuan-tuan dan puan-puan ada kesempatan untuk bertanya. Dan qabla an nakhtim hadha al-liqa kalimah wa nakhtim biha al-majlis. نعم، يعني في باب فن القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نرى الجمع في النبي صلى الله عليه وسلم ما بين القدوة والشجاعة والإقدام وما بين العلم والمعرفة. وهذا يرشدنا إلى شيء مهم جدا يا شباب، ألا وهو أن
السيف لا يغني عن العلم، والعلم لا يغني عن السيف. القوة لا تغني عن العلم، والعلم لا يغني عن القوة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في قيادته أن السيف القوة تحمي العلم، وأن العلم يرشد السيف ويرشد القوة. وهذا يعني عندما لم يفهمه بعض الناس أفسدوا في الإسلام، فإما أنهم تركوا القوة فأصبح الإسلام ضعيفا، وإما أنهم تركوا العلم فتحول القوة تحولت إلى عنف وإلى إيذاء للناس. لكن الذي يعرف يعني يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم جدا، يرشدنا إلى كيفية التعامل في الحياة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نحسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا ونورا يهدينا إلى الصواب وإلى التوازن في حياتنا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Dan sebagai penutup, kita mengetahui dari sirah Nabi SAW, dari kehidupan Nabi SAW, bahwa kekuatan dalam kepemimpinan ia tidak berguna tanpa ilmu. Kekuatan mesti membawa ilmu. Kekuatan mesti membawa ilmu. Dan ilmu mesti membawa kita kepada kekuatan. Kekuatan yang ada tanpa ilmu akan membawa kepada tindakan-tindakan keganasan, dan ilmu tanpa kekuatan tak ada jalan untuk kita melakukan kebaikan. Maka di akhir kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan Nabi SAW, kepemimpinan Rasulullah SAW menjadi cahaya penerang kita di dalam kehidupan. Semoga dalam majlis ilmu ini ada kebaikan, ada ilmu yang kita dapatkan, dan semoga kita boleh berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Dan semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, dan ucapan terima kasih juga kepada yang telah memberikan sokongan untuk berlangsungnya kelas ini. Semoga apa yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi jalan bagi kita untuk menyebarkan kebaikan, menyebarkan petunjuk Nabi SAW, menyebarkan contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah SAW. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. إذا كان لدى الشباب أسئلة لا بأس. Nah, jika ada apa-apa soalan, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan boleh sampaikan soalan. Okey, saya tengok sekejap. Okey, la as'ilah. خيرا إن شاء الله. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إلى اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله رب